Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Amin Najmi Ahmad Noor. Nombor matrik A171808. Mewakili rakan-rakan saya yang bernama Muhammad Hasanuddin Muhammad Hatta A171740, dan juga rakan saya yang bernama Muhammad Fazil Azim Abdillah A171710. Pada hari ini kami akan membawakan topik pemikiran politik umat Islam selepas era Khulafa' Ar-Rashidin di bawah subjek PPPJ 2463 Sejarah Pemikiran Politik Islam Semester 2 2020-2021 di bawah bimbingan pensyarah Ustaz Izzat Azrai Jamsari dan juga Dr. Muhammad Zulfadli. Sebagai pengenalan kepada topik ini, kita dapat lihat bahawa sepanjang pentadbiran Khulafa' Ar-Rashidin yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib, kita dapat lihat bahawa terdapat beberapa insiden negatif yang berlaku sepanjang pentadbiran mereka. Tetapi rata-rata umat Islam menganggap bahawa zaman Khulafa' Ar-Rashidin ini adalah satu zaman yang paling gemilang selepas zaman Rasulullah SAW, dan dengan itu zaman ini telah diterima sebagai satu contoh oleh umat Islam. Kesan fitnah terhadap perpaduan. Fitnah kubra adalah iktibar di mana perbuatan yang menimbulkan kesusahan kepada masyarakat Islam. Contoh, tragedi penghujung pemerintahan Saidina Uthman dan segala yang berlaku di dalam pemerintahan Saidina Ali. Firman Allah SWT, Al-fitnatu asyaddu minal qatl, Surah Al-Baqarah ayat 191, yang bermaksud dosa fitnah lebih besar daripada membunuh. Punca asas berlakunya fitnah ini adalah peperangan sifil. Di dalam peperangan sifil telah berlaku beberapa keputusan hasil daripada Majlis Tahkim, lalu telah menyebabkan beberapa perbezaan fikrah as-siyasiyah. Antara perbezaan fikrah as-siyasiyah yang terbentuk adalah Khawarij, iaitu adalah penyokong Saidina Ali yang tidak berpuas hati dengan keputusan Majlis Tahkim, lalu berpilih untuk keluar daripada kumpulan yang menyokong Saidina Ali. Dan kumpulan kedua adalah Syiah. Golongan ini adalah golongan yang menyokong Saidina Ali. Golongan Syiah ini telah memberikan sokongan yang begitu berlebihan sehingga telah dianggap melampau, lalu Khalifah Ali telah menolak golongan ini. Kesan fitnah ini terhadap perpaduan adalah fitnah ini terus mempesona pemikiran umat Islam biarpun selepas kewafatan Khalifah, menimbulkan pertikaian dan kemelut politik yang serius dalam masyarakat Islam, dan juga membawa kepada perpecahan perpaduan umat, lalu terbentuknya beberapa fahaman politik. Pemikiran politik Syiah. Syiah daripada sudut bahasa adalah as-sahib wa ittiba, penyokong dan pengikut. Daripada sudut istilah adalah mereka yang mempertahankan kedudukan Saidina Ali dan keturunannya sebagai pemimpin umat Islam. Sejarah kewujudan dan pemikiran Syiah. Terdapat satu teori yang mengatakan bahawa wujudnya golongan Syiah sejak hari-hari terakhir kehidupan Rasulullah SAW. Namun begitu, peristiwa Perang Siffin telah menunjukkan petanda awal tentang kewujudan kumpulan Syiah ini. Syiah ini adalah pihak yang menyokong Saidina Ali radhiyallahu anhu. Saidina Ali tidak merestui sebarang bentuk sokongan yang ekstrim dan perbuatan menyalahi Islam seperti yang telah dilakukan oleh golongan Syiah, sehingga memaksa Khalifah Ali melancarkan perang terhadap mereka. Setelah Saidina Ali wafat, Saidina Hasan yang menggantikan Saidina Ali telah bertindak menyerahkan pemerintahan negara umat Islam kepada Muawiyah. Penyokong Saidina Hasan yang terdiri daripada orang Kufah tidak suka dengan keputusan itu, namun mereka terpaksa akur. Peristiwa penyerahan yang berlaku pada bulan Rabiul Akhir tahun 41 Hijrah telah dikenali sebagai Aqmul Jama'ah. Sepanjang pemerintahan Khalifah Muawiyah, peperangan antara umat Islam telah dapat dielakkan, tetapi pemusuhan dan peperangan sesama Islam kembali berlaku selepas Muawiyah menyerahkan jawatan Khalifah kepada anaknya iaitu Yazid. Saidina Husin menentang keputusan Muawiyah sehingga terjadi peperangan di Karbala sehingga Saidina Husin tewas. Kewafatan Saidina Husin menjadi titik permulaan kepada perjuangan Syiah. Program politik Syiah. Syiah mula mempolitikkan isu pembunuhan Saidina Husin di Karbala.
Peristiwa ini telah dijadikan sebagai satu acara tahunan untuk memperingati kematian Saidina Husin. Gerakan At-Tawabun telah diketuai oleh Sulaiman bin Surad Al-Khuzai. Gerakan ini telah berjaya mempengaruhi masyarakat Kufah untuk menuntut bela atas kematian Saidina Husin. Slogan Ya Saras Al-Husin telah menjadi agenda politik golongan ini untuk melahirkan rasa benci terhadap golongan yang membunuh Saidina Husin. Kejayaan ini telah merebak ke wilayah Islam dan telah menjejaskan kredibiliti kerajaan Umayyah. Slogan As-Sarat telah digunakan pakai sehingga ke hari ini untuk bertujuan melahirkan rasa benci terhadap golongan Sunni. Golongan Syiah terbahagi kepada tiga: Al-Ghaliyah, Al-Imamiyah dan Al-Zaidiyah. Walaupun wujudnya banyak kumpulan Syiah, tetapi mereka tetap bertujuan yang sama, iaitu menjatuhkan kerajaan Bani Umayyah. Menurut Ahmad Amin, Syiah mengamalkan satu konsep fahaman iaitu Al-Imamah dan Al-Imam. Bagi mereka, orang yang layak menjadi pemimpin masyarakat mestilah orang yang mempunyai hubungan darah dengan Nabi, dan juga mereka mewarisi ilmu zahir dan batin daripada Nabi. Individu yang bukan ahlul bait yang menjabat sebagai pemerintah dianggap orang itu melakukan satu kezaliman dan individu tersebut mestilah diperang. Adapun golongan Syiah yang mengambil pendekatan secara at-taqiyah, iaitu secara sembunyi di dalam satu tempat yang mempunyai dominasi golongan orang yang bukan Syiah. Perkara yang menarik pada politik Syiah adalah kebijaksanaan mereka dalam merangka dan menyusun strategi. Pemikiran politik Khawarij. Khawarij menurut istilah adalah golongan yang menentang pimpinan yang sah dan bertindak keluar daripada jamaah. Secara spesifik pula adalah sekumpulan penyokong Saidina Ali yang terlibat dalam perang Siffin, kemudian ia bertindak keluar daripada barisan khalifah kerana merasa kecewa dengan keputusan Saidina Ali yang menerima keputusan daripada penghakiman At-Tahkim. Daripada sudut sejarah pula adalah orang Arab Badui yang menetap di Kufah dan Basrah. Manakala daripada sudut sikap pula adalah mereka yang terkenal dengan sikap yang tegas dan suka bertolak ansur dan fanatik terhadap fahaman sendiri. Oleh itu tidak heranlah mereka menolak keputusan Majlis Tahkim. Politik Khawarij. Pemikiran politik Khawarij ini telah wujud lebih awal berbanding telah dicatatkan bermula selepas At-Tahkim. Idenya bermula semasa Perang Siffin ketika Muawiyah yang menganjurkan cadangan As-Sulh. Namun Saidina Ali agak ragu-ragu dengan cadangan ini dan kemudiannya bersedia untuk bertahkim. Keputusan tersebut tidak berpihak kepada Khawarij. Khawarij bertindak keluar meninggalkan Saidina Ali dan membentuk gerakan sendiri, iaitu Khawarij. Bermulalah Khawarij sebagai satu pertubuhan politik yang berjuang menegakkan prinsip La Hukmu Illallah. Khawarij dengan jumlah 12,000 orang telah memilih pertempatan di perlembahan Al-Harura. Sejak pembekalan di sana, Khawarij telah melaksanakan kempen secara besar-besaran menentang Khalifah Ali. Khawarij telah bertindak kejam terhadap penduduk tempatan. Perkara ini telah menyebabkan Khalifah Ali mengisytiharkan perang terhadap Khawarij. Beberapa siri peperangan telah berlaku. Kemuncaknya perang yang berlaku di An-Nahrawand, iaitu pada tahun 37 Hijrah bersamaan dengan 657 Masihi. Sebagai kesimpulan, kita dapat lihat bahawa munculnya fikrah dalam politik Islam berlaku selepas era Khulafa' Ar-Rasyidin, berlaku semasa atau selepasnya peristiwa At-Tahkim. Ini telah menyebabkan munculnya dua ciri fikrah politik dalam masyarakat Islam, iaitu Syiah dan Khawarij. Kesan daripada fikrah ini, umat Islam kita dapat lihat mula berpecah dan saling bermusuh. Masing-masing sama ada Syiah ataupun Khawarij ingin menunjuk kebenaran dalam fikrah mereka sehingga sanggup berperang menentang umat Islam. Sekian sahaja daripada kami. Moga-moga ilmu telah diberikan ini dapat diambil sebagai manfaat bersama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.